dapat voucher KFC punya, Pizza Hut punya, Ayam Mas punya. Okey, apakah tools atau alat yang popular untuk mengukur keupayaan pekerja sebelum dan selepas aktiviti ICC? Radar, carta radar. Radar. Orang sosmed ni. Carta radar tu. Okey. Jadi you cakap apa tadi? Carta radar. Dua-dua menang. Okey. Dia betul sebab dia dah awal daripada you all. Okey, okey, lepas ni boleh bantu saya Tak lupa sanksi. Okey, terima kasih. Okey, majlis diteruskan lagi dengan persembahan kumpulan UFO dari Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Dipersilakan. Najib, persiapan ICC kita macam mana ya? Penyertaan dah hantar, tapi persiapan persembahan belum buat lagi. Kita belum bincang pun lagi. I dah risaulah. Dia dah dekat sangat ni. Abang takutlah macam tak sempat je. Tak apa, jangan risau. Masih ada masa. Asalkan semua faham tanggungjawab masing-masing. Oi, apa bincang apa ni? Tak ajak cik pun. Kau ni salam tidak apa tidak mencampur je Oh. Kita orang tengah bincang pasal persembahan ICC kita orang kat KLCC nanti. Oh, ya ke? Okey, sorry Cik. Assalamualaikum. Salam. Oh, pas hantar salah duk marah sangat. Oh, persembahan ICC. Apa projek yang buat ni? Alah, macam ni lah Azri. Kumpulan kami telah berjaya menyelesaikan satu masalah yang terjadi di pejabat. Sekarang ni kami tengah buat persiapan untuk persembahan ICC di peringkat kebangsaan. Oh,
I think you blur sikit lah. Betul ya? Biar saya explain sikit secara ringkas perjalanan Sila. projek ni sila. Okey, mula-mula kami melalui proses pemilihan masalah, analisa masalah untuk mencari cadangan penyelesaian. Okey, lepas tu baru kita laksanakan cadangan penyelesaian itu. Bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan itu, kami buat pemantauan dan penyeragaman. Oh ni, sorry. Aku ni slow sikit. Macam kata aku blur kan. Okey, ni Shirin, cuba story detail sikit ke mana projek ni. Okay, biar explain. So mula-mula kita buat brainstorming antara kumpulan kami sendiri. Dan kita dapati 20 masalah tau. Dan dalam situ kita akan senarai pendek masalah tadi dengan melalui post ranking method. Di sinilah kita undi ranking setiap masalah. Dan kita dapat 5 masalah yang terdapat ranking tertinggi untuk melalui proses MDAC. MDAC post ranking lah. MDAC tu nak tahu apa? MDAC tu kan matrix diagram analysis chart. You kan belajar KK. So kita menilai 5 masalah tadi berdasarkan kos dengan kegerapan. Dan data-data yang kita kutip daripada Februari hingga ke April 2011. Lepas tu kita dapat satu masalah yang kita perlu selesaikan, iaitu proses refund levy terlalu lama. Masalah yang dipilih ni Azri mestilah dapat penerusan daripada pihak pengurusan. Dan biasanya ianya mestilah ada kaitan dengan misi, visi dan objektif syarikat. Dan apa yang kita buat perlu ada impact ke atas stakeholders kita lah. Sebagai contoh, kalau kita berjaya menyelesaikan masalah ni, ia akan dapat membantu cash flow majikan. Sebab duit dapat cepat kan. Lagipun ia memberikan peluang expansion kepada bisnes majikan. Seterusnya menyebabkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Akhirnya peningkatan aktiviti latihan yang memberikan keuntungan besar kepada penyedia latihan. Dengan ni dapatlah melahirkan lebih ramai skillful employees di negara kita. Bukankah ini selaras dengan hasrat kerajaan kita? Betul. Betul kan? Betul. Hak pasal produktiviti staff hantar saya dulu pun rasa boleh meningkat kau kan. Nampak lagi boleh dapat bonus ni. Betul tak? Dapat. Weh. Ni pasal apa ni? Dah boleh langgar. Cuba bagi salam ke, bagi kuih ke apa. Assalamualaikum. Nampak seronok je kau bincang. Bincang pasal apa ni? Dah. Hampa tak selalu peduli kan keadaan ni. Okey, kita sambung balik. So, masalah apa lah ni? Proses refund levy terlalu lama. Okey, Jip, macam mana nak settlekan perkara ni secara kreatif dan inovatif? Kita guna pendekatan 5W1H untuk mendefinisikan masalah. Levy tu Azri adalah caruman yang kita kenakan kepada majikan berdaftar pada kadar 1%. Levy pula terbahagi kepada 3 jenis caruman, iaitu caruman levy semasa, levy tertunggak dan denda levy. Manakala refund levy itu pula adalah pemulangan semula levy yang terlebih bayar oleh majikan. Jadinya mana-mana levy yang terlebih bayar kat PSME ni, mereka boleh dapat balik lah duit mereka kan? So, jadi hampa nak settlekan bayaran balik yang ambil masa yang lama. Yes, betul. Kita terlebih bayar kerana caruman termasuk bukan warga negara. Majikan tutup operasi. Kiraan tidak tepat dan juga terbayar 2 kali. Ni Dewi nak tanya kenapa proses ni jadi lambat Sebab masalah ni berlaku kerana proses kerja tak sistematik dan masih lagi guna manual sistem. Seperti proses kerja berulang, banyak dokumen diperlukan, tidak jadi keutamaan, malah tak ada rekod pula. So, masalah ini pula berlaku di unit account, unit faedah, unit offset dan juga bank. Tanya satu soalan lagi agaknya bila masalah tu berlaku semasa kita proses refund lah. Ni Dewi, siapa yang tiba-tiba masalah ni? Actually majikan, kaki tangan HRDF dan juga bank. Pandai kau. Okey, lagu mana pula masalah ni boleh jadi? Sebab kita masih guna sistem manual, kurang kaki tangan. Khususnya banyak dokumen rujukan diperlukan dan tiada dalam kiraan pencapaian kita lah. Dah Azri, saya tanya Dewi je. Kita tanya Shirin pula. Shirin, nak tanyalah macam mana kita tahu proses ni lambat Sekarang ni kita dah kaji carta ahli proses. So, kebanyakan dia dalam tempoh 31 hari. Kita pun kutip data daripada Mac hingga ke April. Dapat 701 kes. Kebanyakan dia diproses lebih daripada 6 minggu. Lama tu. So, kita punya management pun bagi kita satu sasaran untuk turun sebanyak 60%. Tinggi. Satu cabaran kita kena setahun. Jadi, kita kaji masalah tersebut dengan gunakan Raja Ishikawa.
So 8 punca masalah yang kita kena pasti sebagai critical. Ya, betul tu Shirin. Daripada 8 masalah tersebut, kita buat verifikasi masalah. Sistem tidak dibangunkan, kita terima. Proses berulang, kita terima. Fail sukar dicari, kita tak terima. Tak masuk KPI, tak diterima. Proses bank lambat, diterima. Banyak dokumen sokongan, diterima. Dan seterusnya, Dewi. Seterusnya, tidak cukup staf di unit IT dan tidak cukup bajet untuk upgrade sistem pun tidak diterima. Oh, jadinya daripada 8 punca masalah tu, 4 jalan korang pilih kan? Betul. Lagi 4 masalah tadi kita bina check sheet. So kita kutip data daripada Mac hingga ke April. Dan kita bina carta Pareto dengan check sheet tadi dan juga carta agihan data. So kita pun nak selaras dengan management punya target. Untuk penurunan sebanyak 60%. Di situlah kita identify, kita kena selesaikan 2 punca masalah untuk capaikan target tersebut. Jadi Dewi, dari 2 punca masalah tu barulah cari jalan penyelesaian yang sesuai, betul tak? Of course lah. Kami buat brainstorm pula cadangan penyelesaian bagi setiap punca masalah dengan menggunakan tree diagram. Semua cadangan penyelesaian ni pula melalui post tree diagram bagi mengukur kebaikan dan keburukan cadangan penyelesaian kami nak laksanakan tu. So asalnya kami memilih 2 cadangan penyelesaian, iaitu kurangkan dokumen rujukan dan pendekkan proses hemakan. Sampai Tok Azri, dengan pelaksanaan kaedah ni, kita jangkakan boleh kurangkan hari proses dari 31 hari hanya kepada 12 hari saja. Banyak tu. Banyak. Kita juga buat benchmark proses yang hampir sama di LHDN dan TNB. Proses 2 syarikat tersebut adalah 30 hari. Bagi kos pula, kita jangkakan pengurangan sebanyak 60%. Kos proses setahun adalah 31,400, maka penjimatan yang kita boleh dapat adalah RM18,869. Menarik tu Cip. Menarik kan? Macam mana kena laksanakan projek ni sebenarnya? Macam ni Din, kita buat action plan. What, how, who dan when. Lagipun semasa mengkaji proses refund, kami mendapati proses hemakan ni dibuat di 3 tempat berasingan. Sedangkan proses hemakan ni boleh membuat di hanya sekali saja. Jadi Dewi? Jadi kami menjumurkan 2 proses ni. Tak payah nak tengok khabar orang, penyata bank semua. Hanya refer kat penyata levy sudah cukup. Maknanya proses boleh dipendekkan dengan mengurangkan dokumen untuk rujukan setiap proses refund lah kan? Betul lah. Nah, tengok proses kerja dapat dipendekkan kepada 10 hari kan? Ni perbandingan carta ahli baru dan lama dekat koleksi saya ni. Okey. Tapi sebelum tu, sebelum kita laksanakan cadangan ni, kita kena buat persembahan pada pihak pengurusan dulu. Alhamdulillah telah pun diluluskan untuk dilaksanakan. Jadi kita mula dengan pilot project yang bermula pada September 2011 hingga Oktober 2011. Dan kaji balik data-data selepas perubahan dibuat dengan check sheet dan Pareto chart. Alhamdulillah kita telah berjaya menurunkan sebanyak 88%. Dengan putusan proses hanya 7.92 hari. Shirin. Okey. Selain pada tu, apa lagi faedah anda dapat? Kita dapat lagi 4 faedah ketara. So pertama sekali, kita akan jimat ke atas kos gaji yang proses itu dijumurkan sebanyak 10,000. Dan kedua, masa dipendekkan daripada 31 hari kepada 7.92 hari. And then kos kerja lebih masa kita jimat sebanyak 8,000. Dan kos bahan seperti A4 lah, photostat lah sebanyak 4,000. Secara keseluruhannya kita akan jimat sebanyak 23,000 setahun. Di samping itu, punca masalah dalam Raja Pareto dapat dikurangkan sehingga 88% tau. Kos dapat diturunkan dari 31,000 kepada 8,000. Penjimatan sebanyak 23,000. Okey. Aku nak tanya satu soalan cepu emas kat korang semua ni ada ke peluang projek nak dimajukan lagi? Bakal Tuan Putih kan spin off the project. Selepas berjaya selesaikan masalah ni, kita lihat ada peluang untuk projek ni dimajukan lagi. Kita buat dia proses online pula. Jadi projek ni telah pun dimasukkan sebagai salah satu projek penambahbaikan dalam ICT Blueprint yang sedang berlangsung sekarang ni. Dan dijangka siap pada Mac 2013 nanti. Lepas ni lagi cepatlah bayaran balik refund ni kita boleh buat. Dan lagi senang majikan nak mohon. Okeylah, melihat kepada projek ni kan, aku yakin ia boleh meningkatkan imej dan prestasi syarikat serta meningkatkan kompetitif, inovatif, produktiviti serta kemahiran menyelesaikan masalah di kalangan kumpulan. Betul tak? Betul. Yes. Betul. So kita pun telah mendapatkan kelulusan daripada management untuk sharekan projek ni kepada rakan kita seperti LHDN dan TNB sebagai perkongsian maklumat lah, pengetahuan
Dan juga so mana ketahui mereka nak ikut kita juga. Mungkin. So I rasa projek ni memang berpotensi untuk di-commercializekan, especially kita bangunkan sistem online nanti. Lagipun projek ni secara tidak langsung mendatangkan impak ke atas alam sekitar tau. Misalnya pengurangan penggunaan mesin fotostat, kertas dan toner. Ini boleh menyelamatkan lebih banyak pokok serta bahan kimia dari digunakan. So alam sekitar kita pun bertambah bersih lah kan. Projek hampa ni environmental friendly lah ni. Juga. Syirin, sekali lagi aku nak tanya kak, data-data yang ambil ni ada pengesahan ke? Mestilah. Okey, semua data ni daripada Informix System. Takkan tak percaya sistem kita. So kiraan dan database tu semua disahkan oleh Pengurus Besar Kewangan, Pengurus Besar Hak Ehwal Korporat dan unit gaji sendiri. Sampai Dr. Azri, kita pun ada buat pemantauan projek ni. Sehingga Jun masih lagi di bawah 10 hari bekerja. Dan untuk memastikan sustainability project, kita telah membuat perubahan pada file meja, masukkannya sebagai KPI unit serta proses kerja ISO. So projek ni juga banyak memberi manfaat kepada kita, seperti pengalaman dan pengajaran. Sebagai contoh, kita terpaksa membahagikan masa antara tugas hakiki dengan projek. So sistem down pun satu masalah. So kurang mahir dalam proses BTK. So pegawai tidak faham tentang pelaksanaan proses, tetapi kita mengatasikan semua masalah dengan kerjasama semua pihak. Kompetensi serta motivasi kita juga meningkat. Tengok orang jadi semuanya meningkat berbanding kita mula-mula join projek ni. Tinggi juga. Jip, selama ni aku tak tahu pun hang dok buat projek ni kan. Ada tak hang dok cerita ke orang apa ke? Itulah kau. Kita dah buat taklimat pada unit yang terlibat. Kita juga dah hantar email pada majikan, intranet untuk para pekerja serta artikel untuk buletin keluaran Oktober ni. Tunjuk kat dia Dewi. Dah Najib punya layan si Azri ni. Kalau pasal kerja orang tak tahu, tapi kalau pasal awet, nombor satu lah dia. Maknanya sebagai kesimpulan projek ni memberikan kesan kepada produktiviti, menjimatkan kos dan kepuasan pelanggan. Betul tak Dewi? Betul. You guys bercakap pasal kepuasan pelanggan kan? Yes. Cuba tengok testimoni daripada pelanggan dalaman dan luaran kat tab saya ni. Tekanlah play. Dah Okey. Dah. Semenjak pelaksanaan projek KIK yang dijalankan oleh kumpulan UFO, masalah proses refund levy yang selalunya mendapat aduan lambat bayaran dari pihak majikan kini telah berkurangan. Usaha ini sangat memberangsangkan dan kumpulan UFO telah mencapai tahap sasaran yang ditetapkan oleh pihak pengurusan. Proses refund levy yang dahulunya mengambil masa selama 31 hari telah dapat dikurangkan kepada 7.92 hari. Saya rasa amat bangga atas usaha yang dilakukan dan ditunjukkan oleh semua ahli kumpulan dan juga dari segi pencapaian mereka yang cemerlang. Pihak pengurusan sentiasa menyokong setiap usaha kumpulan KIK dari segi bantuan IT, kewangan dan lain-lain. Syabas dan tahniah kumpulan UFO. Pada pendapat saya, proses kerja sekarang amat berbeza. Ianya lebih mudah dan lebih memberi kesan yang produktif dan efisien kepada bahagian kami dan majikan. Contohnya, setiap orang BTK perlu disertakan borang pembayaran levy. Berulang kali saya perlu ke bilik fail atau mentelefon pihak bank untuk mendapatkan borang. Sekarang, semuanya berada di hujung jari. Terima kasih saya ucapkan kepada kumpulan UFO kerana membantu bahagian kami bertambah cemerlang. Tahniah kami ucapkan. Syabas. Tahniah kumpulan UFO. Tahniah kumpulan UFO. Gigi. Siapa yang tak pula kita nak minta Malaysia ni. Mainkan. Majlis dengan ini menjemput Puan Zainul Bakar untuk menyampaikan sijil dan trofi penyertaan. Dijemput kumpulan UFO dari Pembangunan Sumber Manusia Berhad. Terima kasih.